Baik, bagi orang perempuan yang terlepas daripada tahun yang sama, ya, terlepas bagi tahun yang sama, maka ulama mengatakan bahawa dia kena qada satu hari mengikut hari yang dia tinggal, yang dia cuti, dan juga ditambah dengan satu cupak beras fidyatun ta'amun miskin jika dalam braket dia mampu. Kalau dia pun nak buka puasa pun duit tak ada, beras pun tak ada, maka cukuplah dengan qada tersebut memadai. Yang tu saja. Ya, maksudnya dia tertinggal setahun, dia masuk kepada tahun yang kedua. Itu dia kena fidyatun ta'amun miskin. Itu pun apabila dia mampu. Dia cerita dia mudah. Satu hari seorang sahabat mai kat Nabi. Ya Rasulullah, aku terlanjur dengan isteri aku bulan Ramadan. Kan, terlanjur. Jadi nak buat apa ya Rasulullah? Rasulullah kata tak apalah, batallah puasa, tapi macam mana nak buat? Kafarah. Kafarah tu macam mana? Kafarah pertama sekali hang kena bebaskan seorang hamba. Dia kata ya Rasulullah, bukan kata nak bebaskan seorang hamba, saya pun hamba yang baru dibebaskan. Apa kedana lah dia pun. Rasulullah senyum ya. Tanya lagi ya Rasulullah, ada pilihan lain tak? Rasulullah kata ada. Hang bagi makan 60 orang miskin. Ya, no. Puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan ya Rasulullah. Baru 12 hari pun dah terkucil. Tak mampu ya Rasulullah. Rasulullah makin senyum. Kemudian Rasulullah ada pilihan lagi tak? Ada. Hang bagi makan 60 orang miskin makanan yang mengenyangkan. Sebab dosa hang berjimak di siang hari bulan Ramadan. Maka dia kata, ya Rasulullah, bukan kata nak bagi makan orang, aku pun orang bagi makan. Rasulullah makin senyum. Last kali Rasulullah kata, hang ada pilihan yang orang lain tak ada. Rasulullah masuk ke rumah, bawa keluar satu bekas kurma yang dibuat daripada kulit, daun pelepah kurma tu dijalin-jalin macam raga lah. Dalam tu ada buah kurma. Rasulullah kata, hang ambil buah ni, hang balik pergi bagi sedekah kepada orang miskin dalam kampung hang. Dia kata, orang miskin dalam kampung aku. Maka Rasulullah kata, hang balik makan dengan bini hang. Tu habis. Sampai tahap tu kan, biar selesai lah. Agama tak zalim. Dia hanya letakkan hukum atas orang yang mampu melakukannya sahaja. Wallahu a'lam. Baik, soalan lain. Amalan yang terbaik bulan Ramadan ni dia terlalu banyak. Terlalu banyak amalan yang terbaik. Tetapi lupa kita bercakap adalah memperkasakan amalan fardu. Memperkasakan amalan fardu. Maksudnya bila buat solat subuh, buat sungguh-sungguh. Yang ni kita tarawih sungguh-sungguh, tahajud sungguh-sungguh. Dia mai solat tarawih berjemaah, isyak sembahyang di rumah. Apa perangai macam tu? Solat isyak dia buat di rumah, dia mai tarawih berjemaah. Memang tak kena. Jadi kita perkara paling awal sekali adalah membina keperkasaan dalam ibadah fardu. Masa tu insya-Allah kita dapat kebaikan. Yang lain-lain tu memang Allah offer lah. Minta ampun kena kuat. Pahala memang sangat banyak dan tiada pengkhususan amalan lah. Apa saja amalan, maka pahala ni lebih daripada 700 kali ganda. Kalau kita ikut susunan, jangan tinggal sahur walaupun seteguk ayam. Ustaz, saya dah makan semalam Ustaz. Al-Ansar biasalah Ustaz, buka puasa biryani gam. Lepas tu mereka bungkus buat balik pula tu. Kan? Jadi makan dekat rumah pukul 12 ni kenyang lah. Tak mau bangkit sahur lah. Dok, hang rugi. Hang kena bangkit juga. Kata Nabi, walaupun hanya beberapa teguk air. Cukup dapat pahala. Kenapa? Kerana sahur itu adalah keberkatan. Ya, jangan sahur dah macam kenduri arwah. Sahur tu dia macam kenduri arwah. Hang tunggu berbuka kerang macam kenduri kahwin tu lah. Apa ni? Dok. Semayang, jaga solat berjemaah. Dia banyak amalan-amalan kita. Bersedekah dah tentu dah amalan yang terlalu besar lah. Ya, Nabi ni bersedekah ni bulan Ramadan ni macam lebih laju daripada angin yang bertiup. Ada ruangnya Zam, ada ruangnya Zam. Dia tak mau fikir, Ustaz, saya nak malam 10 malam yang akhir saja. Semua nak 10 malam akhir. Habis sebelum ni nak bagi kat siapa? Semua nak 10 malam yang akhir. Dan bermilih-milih. Dan saya katalah 2 benda yang paling asas. Minta ampun jangan tinggal.
dan Lailatul Qadar jangan abai. Dua ni tambahan bagi kita selain yang kita perkasakan yang fardu, insya-Allah. Wallahu a'lam. Soalan okey, baik. Kita digalakkan iqra'ul Quran atau tadarus al-Quran pada bulan Ramadan. Adakah kita disuruh supaya khatam al-Quran? Maka jawab dia tak. Kita tidak disuruh mengkhatamkan al-Quran, tapi kita meletakkan al-Quran sebagai amalan berterusan dalam hidup kita. Yang tu saja. Ada orang khatam, tambah orang perempuan, dia pun lagi laju. 15 Ramadan, habis lah. Habis 15 Ramadan, start 16, start mengatakan ke orang balik, tak bukan orang sini, orang lain lah. Tapi nak bagi tahu macam tu, bahawa tak. Tuan-tuan, kalau nak Quran ni tuan-tuan, saya mengajak diri saya, bukan baca Quran sahaja, tapi melihat isi terjemahannya. Melihat pengajaran yang boleh kita amal di dalamnya. Kita tak mau jadi manusia yang buta Al-Quran. Buta tak kita? Ustaz, saya boleh baca. Tak. Nabi baca dan mengambil peluang yang di dalamnya. Kita baca sampai tua tak reti-reti. Akhirnya kita tadarus Al-Quran ni bukan main. Ayat tu bunyi dia kata, jangan kamu dengki-mendengki, jangan itu, jangan ini, jangan mengatakan ke orang. Sadaqallahul azim, start mengatakan ke orang balik. Tadarus tu lagi cerdik. Tadarus. Ada grup 10 orang ni semua geng cerdik-cerdik, grup belah ni semua bodoh-bodoh. Dia asing geng bodoh dengan geng pandai. Ada ustazah-ustazah pun kadang-kadang macam tu juga. Orang lelaki saya tak mau cakap lah, sebab orang lelaki tak ada langsung tadarus. Yang ada pun 3-4 kerat geng gautnya, yang tu pun. Tak ada lah, semua pakat balik. Macam tu orang perempuan dia kuat siang malam pagi petang. Tapi lawan lelaki pun kuat juga. Kenapa? Sebab mereka tak ambil pemahaman isi di dalamnya. Saya kata tak. Kalau nak baca Quran sepanjang hidup kita baca, tapi memahami isi kandungan itu lebih utama bagi kita. Wallahu a'lam.